belakang hak ni pun tak apa, semaya belakang hak ni pun tak apa. Hak muhimnya, hak pentingnya, kita boleh buat amal dengan cara senyum gi mari. Hatu hak nak. Tu maknanya. Patut tempat kita baca derah lah. Nah, orang mazhab kita Syafi'i kita baca derah. Tempat baca derah kita baca derah. Tak ada jadi masalah. Tempat orang baca qahar ada tu kita baca qahar. Kita jadi terbuka, tak ada masalah lah situ. Baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim ni kena bacalah, Raja. Kena bacalah. Kalau kita baca Quran, bacalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah. Baik. Mari kita tengok ayat mula-mula sikit. Bismillah mana dengan nama Allah yang amat pengasihan ni, yang amat pemurah lagi amat pengasihan ni. Kita faham situ dulu. Makna bismillah ni kita ambil berkat dengan dia. Dan Nabi Muhammad SAW tak pernah tinggal bismillah. Nak buat apa-apa ya bismillah dulu. Bismillah kon. Jatah maraika. Bismillah. Nak siacak wah sing nan pensing haram. Benda hak haram tak? Ataupun makruh zati. Umpama nak makan wudu tak kena bismillah dah. Tak apalah hamdi, yakfi. Tak apa yakfi. Baik. Jadi kalimah Ar-Rahman itu nama Allah Subhanahu wa taala. Nama hafsah tu nama Allah Subhanahu wa taala Al-A'zam. Dan nama Ar-Rahim nama Allah juga tapi nama Allah taala hak khusus. Khusus lagu mana? Makna nama Allah Ar-Rahman tadi itu adalah meliputi semua. Sebab tu dalam Quran ni Tuhan guna Ar-Rahman 'allamal Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran. เพราะอะไรครับเพราะว่าอัลกุรอานถูกประทานให้กับยังโลกมนุษย์นี่คือเป็นรอห์มัตทั้งหมดดังนั้นอัลลอฮ์ใช้คำว่าอัลรอห์มานชื่อของพระองค์อัลรอห์มานTuhan tak kata Allah 'allamal Quran Tuhan kata Ar-Rahman 'allamal Quran. Cuba kita perhati dalam semua perkara-perkara yang penting Tuhan guna Ar-Rahman belaka. Sebab itulah Ar-Rahman adalah perkara yang kita boleh buat tabarruk dengan dia. Kita nak buat doa boleh? Boleh. Kita puasa kata kita ni, menega puasa tak gitu, tak gan ni, puasa mengaji pun tak, itu tak ni. Kita buat apa puasa tak ada keberkatan. Kita tawassul dengan nama Tuhan. Ya Rahman, irhamni. Kata gitu. Tuhan buka habis. Benda katuk buka belakang. Besar nama ni, nama besar nama Ar-Rahman. Sampai kau orang kafir pun ada pedah dengan nama ni. Orang kafir tak boleh minum semua, tak boleh makan, tak boleh sedap dengan sebab Tuhan nama Rahman. Kalau tak agak habis licin. Tak boleh minum walaupun tekak air pun tak. Ada pun rahim untuk orang mukmin saja. Wa kana bil mu'minina rahima. Orang mukmin saja. Kon mukmin saja. Tu makna rahim. Kemudian gapo Tuhan ayat di sini? Mari kita tengok ayat sikit. Sikit insya-Allah kita ambil. Tuhan kata ini ayat ni Allah Taala mengajarkan adab dengan ini ayat ni akan hamba-hamba yang mukminin apabila mereka itu hamba-hamba yang mukminin itu nak muamalah, mana nak pakai hidup dengan Nabi dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya nak hormat kepada Nabi dan mengagungkan akan Nabi, maka Tuhan katakan dalam Quran, Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang beriman. Apa makna wahai orang yang beriman? Makna panggil orang yang membenarkan Allah Ta'ala dan Rasul dan hari kemudian. 3. Abdullah bin Abbas kata, kalau Tuhan rakyat tahir orang beriman, berarti malak. Lepas daripada tu keuntungan bagi kita. Hei orang yang beriman, lah, mari dengan lah, lari. Mari dengan mari dengan lah. Mana lagi? La tuqaddimu, jangan duk gaduh-gaduh pada urusan. Mana jangan dia buat pandai-pandai dari masa kalau bahasa tepat kita jangan buat pandai-pandai. Dak pepia, tahu pandai-pandai harga apa? Baina yadayillahi wa rasulihi. Jangan duk buat pandai-pandai depan Tuhan dan Rasul. Makna gano situ? Makna jangan dia buat pandai-pandai tentang urusan Tuhan, hukumnya Tuhan dan urusan Rasul dan hukumnya Rasul. Jangan buat pandai-pandai. Ya orang buat pandai-pandai ni Tuhan murih. Kita sebagai hamba Allah, kemudian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengarlah Tuhan nak kata gano. Dengarlah Nabi nak kata gano. Ulama tolong dok royak dah kita. Allah Taala kata gini, Nabi kata gini. Gitu ya. Tapi buat pandai-pandai jangan. Tak boleh buat pandai-pandai. Buat pandai-pandai tak boleh dalam masalah ni.
La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Semua urusan hak mana-mana pun, terutama sama sahabat dulu. Oh, tak boleh buat ke mana-mana langsung. Terutama dalam urusan ad-din, dalam agama. Satu hari baca Nabi berjalan juga tubik padai baca. Betul-betul. Dan kang, apa nama panggil kang tandun? Jalan. Nampak sahabat dia duk apa nama pelaga bunga buah taman tak pokok sahabat duk latah tu. Lalu Nabi lari. Nabi tanya, tak ada lari. Nabi tanya, kata, "Mu buat gapo ya sahabat aku?" Dia kata duk pelaga bunga sikit Rasulullah. Supaya boleh ya tu. Lepas Nabi kata, kalau Tuhan khandak tu, ya bunga sendiri tu tak kena buat lagu ni, buat letih ya. Nabi kelola ya. Ya cahaya ni mana, ya cahaya sungguh. Pakai tak buat, pakai turun lalu dah. Turun lalu tu nak ayat kata para sahabat ime dia. Turun lalu. Nabi pun kelek mah ya, kelek mah ya. Lepas tu duduk lama-lama 3-4 bulan lah. Nah, dia buah taman ni suruh kurang-kurang 2 bulan boleh makan dah. Buah taman tu boleh makan dah. Ya banget. Lepas tu mari jumpa di masjid Nabi Muhammad SAW. Lepas Nabi tanya, demon ni orang kebun pasal pokok taman pasal tu kan. Dia kata, "Kana tak ada, sama-sama ada wari puak-puak ahli masjid boleh duk makan belaka, tak ada kana tu." Tu. Dia kata, "Tak ada ya Rasulullah." Kok mana omong tak tanya sama-sama ada boleh ya kata. Muka Nabi royak hari tu, Nabi pun sendiri pun kelolo ya. Ya kata Nabi royak hari tu kata tak sah pelaga, Tuhan Nabi mari. Kamu buat sungguh dia kata. Aku buat sungguh. Dia kata, bukan aku kanak lagu tu. Mung lebih pandai lah urusan dunia mung tu. Urusan akhirat aku, dia kata. Sahabat silap faham. Tengok. Nak royak kata, sahabat Nabi ni, kalau Nabi royak, kan-kan kikir. Sahabat tu patut dapat radhiyallahu anhum wa radu'an tu. Ya hati dia ya ikut sungguh. Patutnya ada ayat pasal ni turun mari ni buat apa? Nak jaga setengah-setengah daripada orang besar. Orang besar ni ya pasal tu lah. Hak turun ni kena kepada Sayyidina Umar dengan Abu Bakar. Mari kita tengok lagu mana cara dia. Jangan duk pandai-pandai urusan Allah Ta'ala dan urusan. Jangan duk gaduh-gaduh je buat dulu pada Tuhan, dulu pada Nabi tak boleh nah. Seolah kata Tuhan lari gitu. Lalu Ibnu Abbas ni dia sebagai tokoh ulama besar. Kalulah Ibnu Abbas royak gapo tentang tafsir Quran pergi gatung molek. Ya royak tu mana maksud dah. Apa makna wahai Ibnu Abbas la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi? Makna gano? Ai la taqulu khilafa alkitab was sunnah. Jangan dok gi royak kecek pergi buat benda yang mencengahkan dengan Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata jangan, hak tu jangan. Maka kita orang Islam tak ada pia nak buat lagu tu. Cuma ya wi bimai kata. Wi jaga wi bimai kata. Jangan mendahului Allah Taala dan Rasul. Jangan buat lagu tu. Tu Abdullah bin Abbas kata, marinya Qatadah tabi'in kata lagu mana? Makna kata jangan kita degi kecek kata kalau aku buat gini molek, kalau aku buat gini molek, kalau aku buat gini molek. Jangan. Hak molek ni apa hak Tuhan kata mari, hak molek apa hak Nabi kata. Buat contoh suruh mari, hak tu hak molek. Hak ni pakai ittifaq di kalangan orang Islam kita. Lepas pada tu Tuhan kata wattaqullah. Lepas daripada larang ni tu Tuhan mari kata wattaqullah. Apa makna wattaqullah? Mana jaga-jaga nah. Apa aku pesan pada muhai orang yang beriman, jaga-jaga molek. Itu makna wattaqullah di sini. Gapo wattaqullah? Jangan mendahului Allah Taala dan Rasul. Jaga molek nah. Aku ayat dah ni. Nah, ayat kata kalau orang yang mencengahkan Allah Taala dan Rasul dengan perkataan, pegangan, perbuatan, akhlak budi pekerti, orang ni orang langgar hukum Tuhan. Apabila orang langgar hukum Tuhan jadi lagu mana? Wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu. Siapa dia yang melanggar ke hukum Tuhan, orang tu zalim ke diri. Ni tepat yang kita duk bimbang dan takut. Zalim kepada diri. Nasallallahu taala as-salama wal afiyah. Lepas pada tu Tuhan kata pula Allah seolah kata masuk tengok bayar. Mari lari kamari wasiat. Wattaqullah wasiat. Takut lemu akan Allah Taala
jaga hudud Tuhan molek. Dalam apa Tuhan suruh tu jaga molek. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu sami'un. Apa makna sami'? Sami' ni mendengar. Tuhan dengar. Hak kita dok kecek tu Tuhan dengar, ni kita dok kecek ni Tuhan dengar. Alimun, dan Tuhan tahu. Tahu dengan apa? Bidzatis sudur, apa hak ada dalam hati kita. Nak pergi kana pergi kita. Tuhan tahu benda hak dalam hati, dan Tuhan dengar percakapan kita. Allah Subhanahu wa taala tahu dan dengar. Subhanallah. Habis. Cukup lah tu. Mana kata kalau kita boleh amal dengan ayat ni satu, kita kata nak pergi niat tak molek kot mana, sebab Tuhan hati, Tuhan tahu dalam hati. Nak pergi kecek benda tak molek lagu mana, sebab Tuhan dengar perkataan kita. Dia tak boleh nak buat dah. Nampak tu tak? Ini perkara-perkara yang kita sebagai umat Islam kena ambil tahu. Kena ambil tahu. Lalu di sini tepat aja di bukunya. Ni ayat yang kedua ni. Insya-Allah kita akhir ayat di sini insya-Allah. Dia kata ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman, panggil pula. Panggil di sini makna kena. Makna kata mulia kita ni. Kita ni Tuhan panggil. Abaya. Gapo sangat kita ni. Haluh ya kita ni. Kalau dunia ni sutai, kalau nak adu dengan cakrawala hak Tuhan jadi ni sebesar biji sawi. Adu semua. Tapi Tuhan panggil kita ni orang beriman ni. Hei orang yang beriman. Tuhan tak kasih kita. Tapi kita tengok hari ni Allah abajak. Tu pakak makan air keratang, makan gapo tak saya ke diri. Saya lalu kok tang nan bang. Pan tang seteng nan. ดื่มน้ำกระท่อมอัลลอฮ์ไม่รักกับตัวเองอัลลอฮ์นี่รักตัวเขาไม่รักตัวเอง tak kasih ke diri. Sebab tak tahu gapo. Dok dengan gitu, dia tak tahu gapo. Nasallallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Pana walah mana? Tak ada arah. Sebab ia tak faham. Ia tak faham maksud hak Tuhan jadikan dia. Ia tak tahu kata dia ni harga. Hak tu dah tu. Sebab tu kita kena pakai usaha. Setiap mida dalam ni orang pakai usaha, ikut itijahat mana-mana kata cara memikir lagu mana hak kata asal ahli sunnah, pakai wak kerja. Pakak-pakak kita wak kerja. Hei orang yang beriman, panggil pula. La tarfa'u aswatakum, jangan kamu itu akak suara kamu. Oh tengok tu hal lain. Jangan kamu akak suara kamu fauqa sautin nabi, di atas suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak sewi akak suara. Balah mana tak sewi akak suara? Mari kita nak royak kata lagu mana duk jadi. Mana ini ni adab yang kedua yang Allah Ta'ala mengajarkan akan orang-orang yang beriman, bahawa jangan akak suara dia itu depan Nabi. Nabi dah ada congok depan, kita jangan akak suara depan dia. Jangan akak suara. Katanya ulama, kalau Nabi wafat kita, jangan kita akaknya pendapat kita di atas pendapat Nabi. Tak boleh. Sebab tu Imam Syafi'i dia tegah dalam masalah ni. Dia katakan, tahu tak? Dia katakan Hamdi, dia kata man istabana lahu sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahillalah ay yad'aha liqauli ahadin kainan man kan. Siapa dia nyata kata sunnah Nabi lah ni, maka jangan letak sunnah Nabi dengan sebab orang tu kata, orang ni kata, jangan pakai hak tu. Ijma' ulama belah tu. Tak boleh tak makan ni wakil. Hak Nabi kata gini gitu. Imam Malik satu hari apa tua. Kata kita apabila basuh kaki ni sunat kita buat gitu, okay? Celah-celah kaki kita dengan jari kiri kita ni, kita buat gitu. Jelek mana kata di bawah di situ. Imam Malik kata tak sunat, dia kata. Kita tak sunat dia. Lepas daripada tu hadis tu sapak dia. Le minit tu lah ya tukar petua. Tukar lalu lah. Dak dia kata sunat, kata buat gini sebab hadis mari siapa tu. Sebab tu demo tu akak tinggi, sebab demo tu akak tinggi. Sebab tu Quran kita, hadis kita kena tak wi tinggi. Tak dalam hati kita wi tinggi, tak dalam akal fikir kita wi tinggi, kitab pun kita tak tinggi. Tak boleh buat tak bawah-bawah lah. Quran ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Baihaqi duk royak dalam kitab-kitab dia. Imam Baihaqi duk royak. Ni susun kitab ni ke, terkadang kita tengok anak-anak baru, anak-anak kita ni, tak ni Quran, patut tak kitab lain atas dia. Tak boleh lah tu. Quran kena tak atas sekali.
Kitab tafsir, kitab hadis. Kemudian baru kitab tafsir. Cara susun lagu tu. Ya lagu tu. La tarfa'u aswatakum. Jangan mung tu akak suara di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas pada suara dia. Hak ni ayat ni ulama kata turun kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Jadi Nabi duduk dalam majlis. Abu Bakar dan Umar duduk ada sekali dengan Nabi. Waliklah tu Hasan. Nabi pergi kana dua orang ni pergi sekali. Naik tak Bukit Uhud bayar. Bukit Uhud ni gerak. Gerak duk gitu. Nabi kata duduk dia sikit di atas aku ni ada sahibain. Ada dua orang sahabat aku. Abu Bakar dan Umar. Pergi kana-kana dua tu sama. Hati dia duduk dengan Nabi. Sebab tu kubur dia duduk sekali. Duduk sekali. Hati dia duduk sekali. Lalu Abu Bakar dengan Umar ni duduk lah depan Nabi. Dalam majlis Nabi. 3 orang mula-mula. Nya mari satu kumpulan daripada Bani Tamim. Bani Tamim ni mari main nak jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak latih orang dia tu jadi nak tak kerja jawab tak agama. Kalau tempat kita nak tak tu email lah. Mari tanya Nabi. Kata nak tak dia. Abu Bakar dengan Umar ada dua tu. Duk tepi Nabi tu. Lalu Abu Bakar nya suruh Qa' ibni Ma'bad. Seorang nama sahabat ni Qa' anak Ma'bad. Umar suruh Al-Aqra' ibn Habis. 2 orang sahabat daripada Bani Tamim. Seorang nama Qa', kemudian nama Al-Aqra'. 2 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Bani Tamim. Abu Bakar kata, hak moleknya tepuk meja. Hak moleknya tak Qa' jadi ketua. Umar kata, "Tak, kena tak Al-Aqra'." Nabi duk dia. Duk balah akak suara di antara dua tu. Akak tak tahulah. Arab lah mana. Bahasa dia je bagi pergi ke Mekah supaya balah dah kecek dalam telefon ni. Sebenarnya kecek hal tak ada lah mana kali. Kecek kuat suara dia. Ya akak suara. Ayat ni Tuhan waktu masa tu. Ayat ni waktu masa tu. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan akak suara. Lepas daripada turun ayat ni, Umar tadi tu Nabi tanya, "Hei, derah sikit royak gapo tak ni? Derah sikit." Lepas pada tu selalu dah. Habis. Selalu terima selalu. Senyap dia. Umar, gapo ya? Rasulullah tanya, "Gapo mu kata tak ni?" "Derah sikit." Aku tak dengar. Abu Bakar tu tak apa dah tu, dia lembut di awal dah, teriak di awal dah tu. Nak royak tu cara mereka itu balah tu. Hati dia lembut. Turun di tanah benih mana-mana dia molek. Turun jadi molek. Itu maknanya. Itu makna kata la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan akak suara fawqa sautin Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli. Jangan ada akak suara seperti bagi Nabi tadi seperti suara kan? Kajahri ba'dikum li ba'din. Seperti mung do akak suara panggil. Di sini panggil. Panggil Nabi kuat dah. Terkadang dia tak tahu orang Arabi. Bajak orang Arabi ni orang biasa, orang Arabi panggil ni, "Oh, ya Rasulullah." Tadi jadi kuan, jadi seolah kata ramkhan, jadi sekabuk kata. Panggil kuat dah. Nabi Tuhan lagi. La wala tajhar lahu bil qawli ka jahri ba'dikum ba'dan li ba'din. Jangan ada akak di situ. Yang dua panggil Nabi seperti panggil orang kata-kata gitu Tuhan kata, jangan panggil molek. Kalau kacau pun, win jumpa dengan cuek-cuek dia. Tak sadar akak suara saya. Seolah gitu. Panggil nama tak boleh langsung. Panggil nama Ya Muhammad ni haram dalam agama kita. Tak boleh. Sebab Tuhan lari dalam surah An-Nur. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da. Jangan duk panggil Rasul sebagaimana panggil setengah di atas setengah kamu. Jadi duk panggil gitu tak boleh. Tak baik. Tak boleh panggil lah tu. Nampak tu tak? Tak boleh panggil lagu tu. Wapanya? Apa akibat? Akibat gapo ni? Sampai ke jadi tak boleh nak buat akak suara ni. Akibat gapo? Hasan akibat gapo tahu tak? Akibat ni, hak takut jadi gini bayar. Lah mana? An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ni hak takut. Bahawa batalnya amalan kamu sedangkan kamu tak tahu.
akak suara di atas suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun akak pendapat kita di atas pendapat Nabi sekarang ni membawa kepada amalan kita itu hancur, batal, hapus habis. Jadi habuk angin habis. Pas kita kaca duk semaya, duk sujud, duk puasa, duk zakat, duk haji, tu amalan kebaikan belaka tu buat tak kena dengan dia, habis. Apabila habis amalan tak boleh masuk dalam syurga. Ni perkara yang kita itu kena duk bimbang. Kalau kita tak belajar, tak mengaji, kita tak tahu. Kita kena belajar, kena mengaji, barulah kita tahu. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Bahawa batalnya amalan kamu sedangkan kamu itu tak mengetahui, tak tahu. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Tak tahu jauh. Sebab tu jangan kita panggil nama Nabi betul-betul, tak boleh. Kemudian jangan kita angkat suara kalau Nabi tak ada lagi. Sebab itulah satu hari puak-puak Bani Tamim ni mari doak geger dalam masjid Nabi. Nabi wafat dah. Umar ni ambil tokar batu bunga lagi. Lalu dia panggil. Dia panggil kita. Mung daripada mana? Aku daripada Bani hak tu lah, Bani Tamim pun Bani gapo sebut mari tu. Dia kata kalau mung daripada ahli Madinah aku pukul dia kata. Dia kata lalu dah. Orang kata apa kejut? Apa ya Amirul Mukminin? Masa tu jadi khalifah. Mu tak dengar ke ayat Tuhan kata la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Nabi walaupun dalam masjid dia ni pun walaupun dia wafat dah pun tak boleh kat suara. Kita pergi Madinah jangan buat gegar gitu. Ni kita tengok setengah-setengah daripada orang Arabnya gegar dalam masjid Madinah. Tak gitu? Tak boleh tu. Tak ada adab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kira Nabi wafat tak wafat, adab itu tetap. Dengan dia adab tu tetap. Gi wis salak dia, wis selawat di atas dia, tak apa lagu tu. Tapi nak wakak suara tak boleh. Itu adab kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita jangan akak pendapat kita di atas pendapat Nabi, jangan. Nabi katakan ni kita jadi buat kata kiri. Nabi kata depan kita jadi buat kata belakang, tak boleh. Nak turut dia. Sebab kita ni mengucap dah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sudah. Banyak tu hak kita nak. Takut-takut kita itu hampa amalan kita sedangkan kita tak terkhabar. Bilicing amalan. Saya juga. Tuhan larang. Wala tubtilu a'malakum, jangan kamu itu menghampakan amalan. Tapi kita tak khabar kata habis licing dah amalan kita dengan sebab laku benda-benda lagu ni. Dengan sebab itu kita boleh dua karakter ayat pada pagi ni insya-Allah lah inilah perkara yang kita itu boleh ambil faedah daripada ayat Al-Quranul Karim. Dan pada akhir ni insya-Allah kita nak dengar satu hadis daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kita perhati hadis ni satu hadis, boleh 2-3 minit insya-Allah. Nabi kata innar rajula, sesungguhnya seseorang lelaki la yatakallamu bi kalimah, ia kecek dengan satu perpatahan min ridwanillahi ta'ala, daripada keredaan Tuhan, cakap pihak Tuhan kena, la yulqi laha bala, ia apa tak terkhabar kata nak gomaha gitu lalu perkataan ni, tidak terkhayal. Nabi kata yuktab lahu bihal jannah, dituliskan bagi dia dengan sebab perkataan hak molek tadi itu masuk syurga dengan cakap mudah. Tapi sebaliknya wa innar rajula la yatakallamu bi kalimah min sakhatillahi ta'ala, seorang itu kecek dengan perkataan yang Tuhan murka, Tuhan marah, la yulqi laha bala, dia pun tak suka katanya Tuhan nak marah gitu lalu, yahwi biha finnar, Tuhan buh dengan sebab cakap apa tu, tuai tu boleh lapin ngaka, lepas buh dalam tu. Aba'an ma bainas sama'i wal ard, seolah kata ngaka tu luah dia tadi itu lebih luah daripada langit bumi ni lagi. Tahu hidup di mana? Kita ni kalau duduk atas kapal tuban ni tak nampak dah, orang duduk bawah nampak tak? Tak nampak dah. Ni dunia baru tak sampai langit dunia lagi, duduk di antara tu. Ni di antara langit dunia Tuhan tak jauh lagi. Nabi kata jauh lagi. Lepas buh dalam dengan keluar mana nasallahu taala salamu alaihi. Dengan sebab cakap peh. Dengan sebab itu cakap peh kita kena jaga. Jangan kita bercakap perkara-perkara yang Tuhan murka. Wak sedap mulut, pia-pia boleh kecek dengan sedap mulut. Kecek sedap mulut.
Mudah ya. Tapi kita nak kecek we kena dengan Tuhan nak ni bukan mudah, payah. Sebab cakap pe itulah nak membawa pada kita itu masuk syurga, dapat kemerdekaan Tuhan. Kita cakap tu juga kita kena masuk neraka dan kena itu Tuhan tu murka kepada kita. Sebab itulah ulama balarah kata wa innal balaa muwakkalun bil mantiqi. Sesungguhnya bala tadi itu gantung dengan cakap pe. Cakap pe molek, insya-Allah selamat. Cakap pe tak molek jadi bala. Itulah perkara-perkara yang kita boleh pada pagi ni daripada pengajaran 2-3 perkara ni. InsyaAllah kita akan gilir masuk sejarah kata, sirah kata. Inilah lah kita dengarlah. Mudah-mudahan kita dapat tambah ilmu pengetahuan supaya kita boleh duduk di atas agama kita, dalam agama kita dengan cara sejahtera dan bahagia hidup pada dunia dan selamat kita daripada seksa hari akhirat nanti. Pada pagi ni sekarang dah sahaja dulu. Terima kasih belaka yang mana itu datang pada majlis pada pagi ini. Minta Allah Subhanahu Wa Taala memberkati hidup kamu dan hidup anak pinak kamu dan keluarga kamu, supaya Allah Taala tambah lagi rezeki yang halal, perkara yang jadi pada nikmat Tuhan dan rahmat Tuhan dengan sebab kita kemukakan masa kita kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. As'alullah Subhanahu Wa Taala bi asma'il husna wa sifatil ula ay yaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.